Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kitab kita Wiqayatul Insan yang disusun oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Baik, jadi pada malam ini ya jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan yang baru, namun masih lagi membincangkan tentang bintik ghaib. Jika pada perbincangan kita yang lepas, kita membincangkan tentang membenting diri kita ni daripada jin dan syaitan dengan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Antaranya ialah kita jaga lidah kita daripada pelbagai dosa. Kita jaga perut kita. Kita jaga perut kita daripada perbuatan dosa juga. Dan pada malam ini kita masuk kepada satu lagi bentuk penjagaan yang perlu kita lakukan. Apakah ia? Baik, kita lihat di sini. Perbincangan pada malam ini saya akan simpulkannya keseluruhanlah perbincangannya supaya kita ni tak bawa begitu jauh sangatlah perbincangan ini kerana dia banyaklah juga mengulang ya apa yang telah disebutkan pada perenggan yang pertama. Selain daripada sudut pengulangan, pengarang kitab juga hanya menjelaskan secara ringkas sahaja terhadap poin-poin kecil yang ada dalam kitab ini. Baik, jadi pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan bintik ghaib, iaitu menjaga kemaluan. Yang mana perbincangan ini terdapat di halaman 471 hingga 476. Okey, baik. Di muka surat kita 471 terdapat sebuah hadis yang menjadi mukaddimah kepada perbincangan kita pada malam ini. Yang mana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan menjaga kemaluan ini, ya. Nabi sebutkan di dalam hadis ini dengan sabda baginda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua janggutnya, iaitu mulut, dan di antara kedua kakinya, iaitu kemaluan, maka apa kata Nabi di sini? Adman lahul jannah. Admanu lahul jannah, ya, aku akan menjamin baginya syurga. Jadi ini adalah jaminan daripada Nabi SAW kepada kita. Sebagai umat Nabi SAW, Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jaga dua anggota ini, iaitu mulut kita. Ya, kita pun dah banyak kali bincangkan berkenaan dengan menjaga lisan, menjaga lidah, dan perbincangan itu juga panjang lebar ya. Kita kupas satu demi satu perkara-perkara yang perlu kita jauhi bagi menjaga lidah kita. Dan ada lagi satu anggota yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk kita jaga, iaitu kemaluan kita. Di sini Nabi sebut ma baina rijlaihi, yang terdapat antara dua kakinya. Jadi Nabi kata apa? Jika kita ini ya sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, kita jaga lidah kita, kita jaga kemaluan kita, ya, jaga daripada pelbagai macam dosa lah ya, maka di situ Nabi jamin untuk kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ganjaran yang besar bagi mereka yang benar-benar menjaga diri mereka, iaitu anggota lidah mereka, kemaluan mereka daripada
perbuatan-perbuatan dosa. Apakah perbuatan-perbuatan dosa yang boleh kita kaitkan dengan kemaluan? Di dalam kitab kita menyenaraikan beberapa dosa yang dibincangkan bermula daripada muka surat 471 hinggalah ke muka surat 475, yang mana nanti boleh baca satu persatu kupasan ringkas yang dikemukakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan setiap satu dosa di sini. Antaranya disebutkan kepada kita ialah menjaga kemaluan dari zina. Itu zina mengadakan hubungan seksual dengan yang haram lah dengan yang haram, iaitu liwat ataupun onani di situ. Liwat ni kita panggil sebagai hubungan sejenis laki dengan laki. Dalam bahasa yang lain kalau kita lihat di muka surat 475 di poin yang kelima ada menyebutkan menjaga kemaluan dari perbuatan lesbian lah. Dia letakkan di bawah itu pada nota kaki 261, kata ia adalah perempuan menggauli sesama perempuan. Dan kalau dijelaskan dalam kitab kita, liwat itu adalah lelaki yang menyetubuhi lelaki. Jadi dua perkara ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita ni lakukan. Maka atas dasar itu ia adalah kaitan dengan zina, jadi perlu kita jauhi dan jangan kita lakukan. Begitu juga dengan onani. Onani di sini maksudnya ialah bila kita melakukan persetubuhan sendiri. Sendiri tu maksudnya ialah kebiasaannya orang yang melakukan onani ini mereka akan menggunakan peralatan ataupun tangan mereka sendiri untuk melepaskan nafsu syahwat mereka. Jadi itu juga adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan yang ketiga di situ kita dapati ada juga poin menyetubuhi binatang. Pada poin kita yang ketiga di halaman 474 ada membincangkan tentang hal ini. Jadi nanti saya harap jemaah semua yang ada kitabnya dapat rujuk perbincangan tersebut. Ada diberikan kepada kita dengan dalil-dalilnya ada 1-2 dalil di sini. Nanti bolehlah dibaca dalilnya. Yang mana bagi saya mudah fahamlah perbincangan ini, tidak perlu saya jelaskan dengan panjang lebar. Begitu juga di poin yang terakhir kita ada satu topik, iaitu isteri yang sedang dalam keadaan haid, yang mana Nabi SAW ada menyebutkan larangan tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam 4 yang lain, iaitu dalam kitab Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibn Majah. Jadi nanti sekali lagi saya mohon dapat dirujuk. Jadi isteri ni adalah kita kata wanita yang halal untuk untuk kita bersamalah dengannya. Cuma ada beberapa keadaannya yang tidak dibenarkan untuk disetubuhi. Contohnya di sinilah isteri yang sedang dalam keadaan haid ataupun mendatangi isteri daripada arah belakang, itu arah duburnya. Maka dalam hal-hal yang begini kita perlu berikan perhatian dan menjaga. Walaupun kita kata hubungan itu halal, tapi ada adabnya, ada etikanya. Kita sebagai seorang Muslim perlu kita jaga dan kita perhatikan. Baik, jadi ini adalah antara perkara-perkara yang dijelaskan dalam kitab kita berkenaan dengan menjaga kemaluan dari pelbagai dosa. Namun ada satu perkara yang ingin saya tekankan pada malam ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut tentang hal ini dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-32. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk dekati zina. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini pada ayat yang ke-32 Allah perintahkan kepada kita agar kita jangan dekati perbuatan zina itu. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Kenapa Allah larang kita untuk hampiri? Di sini Allah tak kata jangan buat, tapi Allah kata jangan hampiri. Maknanya kalau tak boleh dekat, maknanya tak boleh buat. Jadi Allah kata kepada kita jangan hampiri. Kenapa Allah larang kita menghampiri zina itu? Atau dalam arti kata lain, melakukan perbuatan zina. Allah kata kepada kita, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Kerana zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang akan bawa kepada kerosakan. Ini kita panggil sebagai kesan zina, ya, dalam kehidupan seseorang. Ia tidak bawa kepada kebahagiaan, tetapi ia boleh bawa banyak kerosakan dalam masyarakat. Ia boleh bawa banyak hal-hal ataupun isu-isu dalam hal ehwal kekeluargaan, keturunan contohnya, kan, pelbagai hak yang dimiliki oleh kita ni sebagai manusia. Ada banyak perkara yang akan bawa kita ke jalan kerosakan. Jadi sebab itu, sebelum kita berhadapan dengan isu-isu yang memeningkan kepala, contoh mungkin tentang isu anak tak sah taraf, contohnya. Sebab bila berzina, kemudian mengandung, lalu melahirkan anak tak sah taraf dan sebagainya, ia akan menyulitkan keadaan. Itu antara contoh yang boleh kita lihat ia berlaku dalam masyarakat. Maka atas dasar itu, sebelum kita berhadapan dengan masalah-masalah begini, caranya ialah halang diri kita daripada melibatkan pada perzinahan itu tadi. Untuk melindungi kita agar tidak terjebak dengan permasalahan ataupun isu yang lebih besar daripada itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, orang yang melakukan zina, Allah akan berikan balasan, iaitu balasan dosa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, ya, dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-68. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, iaitu tidak menyekutukan Allah. Di sini Allah sebutkan 3 dosa. Ya, Allah sebutkan 3 dosa. Pertama, iaitu dosa mensyirikkan Allah. Kemudian yang kedua apa? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Itu tidak membunuhlah orang tanpa alasan lah di sini, ya. Iaitu tanpa alasan ni maksudnya ialah sesuka hati membunuh tanpa ada sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat kita, ya. Dan kalaupun hukuman bunuh tu tidak dilaksanakan, dia tak boleh dilaksanakan oleh individu, kena ingat itu. Tetapi ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang berautoriti, yang melaksanakan hukuman bunuh tersebut. Bukan pada tangan kita sendiri. Ya, baik. Wala yaznuna. Dan yang ketiga, Allah kata apa? Dan tidak pula berzina. Itu orang itu dia tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh dan juga tidak berzina. Tapi Allah sebutkan dalam ayat ini, وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ, siapa yang buat semua itu, maknanya dia tak tinggalkan, dia lakukan dosa ini, ya, dia tak tinggalkan, dia lakukan dosa ini. Allah kata apa? وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, siapa yang melakukan yang demikian, iaitu dia mensyirikkan Allah, dia membunuh dan dia berzina. Yang ketiga ni, ya, bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini, dan dia berzina, maka akan mendapat balasan dosanya. Allah akan balas dengan azab terhadap dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-68 itu. Dan Nabi SAW telah diperlihatkan tentang azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada pelaku zina. Ya, jika pada minggu lepas kita bincangkan tentang azab yang Nabi SAW lihat bagi mereka yang memakan harta riba, pada malam ini kita bincangkan tentang azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka yang melibatkan diri mereka dengan zina. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini?
Nabi SAW bersabda, "Fantalaqna fa'atayna ala mithli tan-nur." Nabi kata, lalu kami, iaitu Nabi dan malaikat yang menemani baginda SAW, pergi kemudian mendatangi suatu tempat seperti pembakaran. Mithli tan-nur. Ya, seperti tempat pembakaran, macam seperti tungku lah begitu. Qala wa ahsibu annahu kana yaqulu. Dia iaitu perawi dalam hadis ini berkata, aku kira Nabi SAW mengatakan. Apa yang Nabi SAW kata? فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ. Jadi, bila Nabi SAW tiba di tempat seperti tempat pembakaran itu, Nabi kata apa? Nabi dengar bunyi suara. Suara yang bagaimana? Suara itu, ya, bunyinya seperti suara bising dan teriakan. Jadi, bila Nabi dengar bunyi suara bising dan teriakan itu, Nabi kata apa? فَطَّلَعْنَا فِيهِ. Ternyata di dalamnya terdengar suara dan teriakan, maka kami melihat di dalamnya terdapat rijalun wa nisa'un uratun. Jadi Nabi kata ketika Nabi mendengar suara teriakan, suara bising di tempat pembakaran itu, Nabi lihat ada lelaki dan wanita dalam keadaan tidak berpakaian, iaitu telanjang. Lalu berikutnya Nabi SAW ceritakan kepada kita, ya, dalam kisah ini Nabi kata wa idhahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Tiba-tiba datang api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Fa idza atahum dhalika lahabu dawdaw. Maksudnya pada masa itu ketika api itu mendatangi mereka, maka mereka pun berteriak-teriak. Jadi api ini dia datang daripada arah bawah. Ya, arah bawah, dan bila api itu kita faham beginilah, api itu bakar daripada arah bawahnya yang menyebabkan lelaki dan wanita yang tidak berpakaian itu ketika dikejar oleh api, lalu api itu membakar mereka daripada arah bawah, mereka pun berteriak dengan kuat. Itu yang Nabi dengar, suara bising dan suara teriakan. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini Nabi kata, qultu lahuma, Nabi tanya kepada kedua malaikat yang menemani baginda, ail malakaini ma haula'i. Maksudnya Nabi tanya kepada mereka, kenapa dengan dua orang itu? Kenapa dengan mereka itu? Siapakah mereka itu? Jadi qala, malaikat pun di akhir cerita ini, di akhir hadis ini, Nabi SAW menceritakan kedua-dua malaikat itu pun menjawab, ya, persoalan Nabi SAW. Qala wa amma ar-rijalu wan-nisa'u al-'uratu alladhina fi mithli bina'i at-tannur fahumuz zunatu waz-zawani. Malaikat kata kepada Nabi, adapun lelaki dan wanita yang tidak berpakaian yang berada di tempat pembakaran itu, mereka ialah lelaki dan wanita yang berzina. Jadi ini azab. Ya, tadi pada surah Al-Furqan tadi kita bincangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan dengan balasan dosa kepada mereka yang melakukan zina. Dalam hadis ini Nabi SAW ceritakan kepada kita bentuk azab yang Allah sediakan kepada mereka yang melakukan zina. Jadi seharusnya ianya menjadikan diri kita ni orang yang berusaha, ya, agar tidak menjebakkan diri kita kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa, bagi menjaga kemaluan kita. Maka atas dasar itu, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan mereka yang menjaga kemaluan mereka sebagai mukmin yang beruntung, mukmin yang berjaya. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya, mukmin yang beruntung. Iaitu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5, Allah kata qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman ini?
Pertama, nak Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang mana khusyuk dalam solat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang mana menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, iaitu mereka yang berusaha membersihkan harta mereka dengan menunaikan zakat harta itu. Dan antara orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala kategorikan mereka sebagai orang beriman yang berjaya, orang beriman yang beruntung, ialah Allah kata walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu mereka yang menjaga kehormatan diri mereka. Yang boleh kita fahami di sini, orang yang menjaga kehormatan diri mereka, maruah diri mereka, ialah mereka yang menjaga kemaluan mereka dari melakukan perbuatan zina yang keji dan boleh bawa kepada kerosakan. Jadi begitulah ya, jemaah, keseluruhan daripada perbincangan kita berkenaan dengan menjaga kemaluan. Perkara ini adalah perkara yang disukai oleh syaitan. Syaitan memang nak kita buat perkara-perkara dosa. Ya, antaranya ialah menjebakkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan zina. Maka atas dasar itu, menjadi tanggungjawab kita setelah kita pelajari pada malam ini untuk kita berusaha kan benteng diri kita daripada jin dan syaitan itu tadi ya, yang mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Jadi antara perkaranya yang perlu kita benteng ini daripada perbuatan-perbuatan keji itu ialah dengan menjaga kemaluan kita. Ya, menjaga kemaluan kita supaya kita terjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan sebagaimana yang terdapat pada hadis kita yang pertama yang telah kita bacakan tadi, iaitu Nabi jamin kepada kita dengan syurga. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahannya perbincangan kita yang ringkas padat pada malam ini dapat sedikit sebanyak memberikan motivasi kepada diri kita untuk terus-terusan menjaga diri kita, kan, berusaha sehabis usaha agar diri kita tidak terjebak dengan pada perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita dari syurga Allah. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.